Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada malam ini kita dipertemukan lagi untuk kita meneruskan pengajian kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, penjagaan manusia daripada jin dan syaitan. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung lagi baik. Adakah jin dan syaitan terdiri di kalangan lelaki dan perempuan? Itu soalannya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam tandas, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makna dia, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dalam hadis ini telah pun menyatakan kepada kita bahawa syaitan itu ada jantan dan betina, terdiri di kalangan lelaki dan perempuan, ataupun jantan betina boleh jugalah. Ke mana yang tepat? Syaitan ni jantan ke betina ataupun lelaki perempuan? Boleh belaka kot. Dia kalau haiwan tu ialah jantan betina kan. Kalau manusia lelaki dan perempuan. Kalau jin boleh dua-dua kot. Lelaki perempuan jugalah. Marah pula dia orang kan. Jantan betina tu dia kira rendah sikit lah taraf tu. Sebab taraf mereka tu bukan seperti haiwan lah. Mereka juga seperti kita kan. Mereka juga makhluk mukallaf seperti kita. Baik. Jadi ada lelaki dan perempuan lah. Ada lelaki dan perempuan. Maknanya mereka ini berkahwin, beranak pinak. Macam kita jugalah. Macam kita juga. Bahkan perkahwinan mereka itu juga melalui proses pernikahan yang sah di kalangan jin Islam. Yang Islam dia akan ikut prosedur Islam lah kan? Yang bukan Islam tu ikut dia punya pasal dia lah kan. Dia pun ada macam-macam akidah di kalangan jin, pun ada berbagai akidah dia. Kita lihat nanti ya. Baik. Jadi dalam konteks bila kita masuk ke dalam tandas, jangan lupa baca doa ni. Ini sunnah untuk supaya jin ataupun syaitan dalam tandas itu tidak mengganggu kita dan juga tidak nampak aurat kita bila kita buka aurat. Dan bila kita masuk tandas, kita dah tentulah akan buka aurat, akan buang air dan sebagainya kan. Maka kalau ada ni syaitan dalam tandas itu, dah tentu dia akan melihat kita. Tetapi dengan sebab kita baca doa ini, menyebabkan pandangannya tertutup untuk melihat aurat kita. Tetapi kalau kita tak baca doa ini, maka dia dapat melihat aurat kita, malu kita kan. Jadi kita kena beradab, berakhlak. Jangan kita ni main masuk ya. Kita orang Islam ni dia ada adab, akhlak dia ada. Doa tu sebahagian daripada tanda kita ni seorang yang berakhlak kan. Bahkan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari juga, satrun ma baina a'yunil jin wa aurati ummati idza dakhala ahadukumul khala ay yaqula bismillah. Yaitu pendinding, penutup antara mata jin dan aurat umatku apabila ia masuk, salah seorang di kalangan mereka masuk ke dalam tandas dan ia menyebut bismillah. Maknanya bila kita baca bismillah sebelum masuk tandas, menyebabkan jin tidak dapat melihat aurat kita. Maka kita tambahlah, maka kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cukup baca bismillah, cukup dah.
Tak perlu bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks kalau bismillah dipanggil tasmiyah, dalam dia punya nama dia kan, tasmiyah tu bismillah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Basmalah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah saja. Bismillah saja. Itu sebab bila kita masuk tandas, kita tak perlu baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah. Kita masuk rumah, baca bismillah. Bismillahi walajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kan? Itu panjangnya lah. Paling tidak pun baca bismillah bila kita nak masuk rumah, di mana syaitan yang mengikori kita, dia tak dapat masuk bersama-sama kita. Bila kita masuk rumah, baca bismillah. Itu sekurang-kurangnya. Tapi elok kita baca doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulash wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau tempat masuk yang baik dan tempat keluar yang baik. Dengan nama Allah aku masuk, dan kepada Allah aku berserah, bertawakal. Kan? Bismillah ya. Dia tak baca bismillahirrahmanirrahim walajna, ada. Bismillahi walajna. Masuk. Sama juga kita bila kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita tak sebut bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, tak. Tasmiyah saja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya daripada Allah. Kita keluar rumah baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, masuk bilik air tandas pun baca bismillah. Tuan-tuan, kalimah bismillah ni satu kalimah yang power, yang sangat memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjauhkan diri kita daripada syaitan. Syaitan, dia tak boleh. Bila kita baca bismillah, melemahkan dia, melemahkan dia dan menutup pandangan dia. Bila kita masuk bilik air, menutup pandangannya untuk dia melihat aurat kita. Kalimah yang cukup power, tuan-tuan. Kan? Sama juga kita makan. Kita makan, tuan-tuan, kita hanya baca bismillah ya. Bismillah. Tak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah makan. Doa makan tu, itu bukan warid daripada Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Itu bukan hadis. Itu bukan doa yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang dibuat, bukan daripada Nabi. Tapi nak baca boleh, bukan tak boleh baca kan? Tapi ikut sunnahnya hanya baca bismillah makan. Itu je, baca tasmiyah saja. Terus bila kita baca bismillah bila makan, sama juga syaitan tidak dapat makan bersama-sama kita. Syaitan akan kata kepada geng dia, la ta'ama lakumul yaum. Tidak ada makanan bagi kamu hari ini. Maknanya mencegah syaitan untuk makan bersama-sama kita bila kita baca bismillah. Dan bila kita lupa, kita sebut apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tengah-tengah makan, Allah terlupa nak baca bismillah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah awalnya dan akhirnya. Kita tak sebut bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu, tak. Nabi ajar kita baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu dia punya sunnah, tuan-tuan. Itu kita nak ambil sunnah yang benar-benar punya, yang original, original, yang konsisten. Nabi SAW, dia bila buat sesuatu perkara itu dia konsisten, dan dengan konsisten itulah kita ikut apa yang dia buat.
Kan? Dia buat yang itu, kita ikut. Sungguh. Sama juga dalam konteks istighfar kan. Contoh istighfar ni dia ada macam-macam versi kan. Istighfar ada berbagai versi, ada berbagai lafaz kan. Dia ada istighfar yang paling utama ialah Sayyidul Istighfar lah yang dibaca pada pagi hari dan pada petang hari. Ini maknanya Nabi baca istighfar pagi dan petang dengan kalimah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesiapa yang baca Sayyidul Istighfar ini pada waktu pagi dengan penuh keyakinan dan dia meninggal sebelum petang, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan sesiapa yang membaca pada waktu petang sekali dia baca dengan penuh keyakinan dan dia meninggal dunia sebelum pagi esok, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kenapa tuan-tuan? Allah ampunkan dosa-dosa yang dia buat sebelum ini. Dengan sebab dia baca istighfar, Sayyidul Istighfar, tuan-tuan, dia mengampunkan seluruh dosa-dosa kita yang lalu. Habis kosong. Itu sebab bila kita meninggal tuan-tuan dalam keadaan begitu, Allah masukkan ke syurga. Dosa tuan-tuan penghalang manusia daripada masuk ke syurga. Kenapa seseorang itu dia terhalang untuk masuk syurga? Sebab dosa-dosa dia. Dengan sebab kita dah tak berdosa tuan-tuan, maka layak kita mendapat rahmat Allah dan layak kita masuk ke syurga dia. Maka dengan sebab itu, untuk kita mendapat pengampunan dosa-dosa kita yang lalu tuan-tuan, jangan lupa baca Sayyidul Istighfar tuan-tuan. Baca sekali ya, baca, bukan banyak kali. Tak sampai seminit, setengah minit pun tak sampai. Tetapi dia punya ganjaran dia, fadilat dia, mengampuni dosa-dosa kita yang lalu tuan-tuan. Tuan-tuan, tidak ada sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita ini lebih daripada Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, mohon keampunan kepada Allah merupakan doa yang utama dan pertama, paling utama, nombor satu doa ni tuan-tuan, yang paling utama. Kalau kita tak doa yang lain pun cukup dengan kita doa minta ampun pada Allah ya, memadai dah. Walaupun kita tak minta yang lain-lain, banyak benda yang kita nak minta dunia akhirat ni kan, tetapi kalau tak minta yang lain pun cukup setakat kita minta ampun pada Allah sudah memadai. Tetapi kalau kita minta yang lain tanpa kita minta ampun pada Allah, tiada gunanya tuan-tuan, tiada untung kita kan. Kita mintalah apa-apa tapi kita tak minta ampun kepada Allah, kita rugi tuan-tuan, kita rugi. Tapi satu yang kita minta pada Allah ampun sudah cukup memadai dalam hidup kita tuan-tuan. Nak sebutnya begitu itu satu. Kemudian Nabi SAW bila dia qiyamul lail, dia punya istighfar dia, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon keampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya, lebih 70 kali. Bila Nabi buat tu? Ketika dia bangun 1/3 hujung malam, merupakan waktu yang sangat afdal dan paling utama untuk minta ampun pada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon keampunan kepada Allah, sebab Allah turun ke langit dunia untuk untuk memperkenankan doa hamba yang berdoa pada waktu 1/3 hujung malam tu.
dan Allah nak menerima pengampunan hamba-hamba dia. Waktu tu lah. Pada waktu itulah Nabi baca istighfar lebih 70 kali. Nabi kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaik fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih 70 kali. Itu lafaz dia, astaghfirullah wa atubu ilaik. Jadi makna kata kalau kita nak ikut sunnah Nabi pada waktu 1/3 hujung malam, jangan lupa untuk kita minta ampun pada Allah lebih 70 kali dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih. Tu. Okey. Kemudian waktu minta ampun lagi tuan-tuan, Nabi minta ampun waktu lepas solat sunat duha. Sunnah ni Nabi baca 100 kali. Apa dia punya lafaz dia? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ataupun rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali Nabi baca lepas solat sunat duha. Sunnah tuan-tuan. Lepas solat sunat duha, sunnah apa kita lakukan? Nabi lakukan apa? Nabi istighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali dengan lafaz Rabbighfirli ataupun Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi penerima taubat. Tu tuan-tuan, 100 kali sunnah ni. Kita nak ikut apa yang dia buat ni. Okey. Kemudian lepas solat Nabi istighfar apa? Setiap kali lepas solat fardu Nabi akan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu je. Tu je tuan-tuan. Tapi kita baca panjang ni. Tak perlu kita baca panjang. Kita ambil hak yang Nabi baca. Astaghfirullah ini konsisten. Nabi konsisten bila lepas solat, Nabi hanya istighfar dengan kalimat ini saja. Nabi tak tukar dengan kalimat yang lain. Astaghfirullah, astaghfirullah, aku mohon keampunan kepada Allah, aku mohon keampunan kepada Allah, aku mohon keampunan kepada 3 kali. Kemudian barulah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Tu kalau kita buka hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Apa lagi? Juga secara umumnya tuan-tuan, umumnya ada juga kalimah istighfar, tetapi dia tidak dikhususkan pada waktu, tapi bila-bila waktu dengan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun boleh baca dua wajah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun boleh baca, al hayyul qayyum pun boleh, al hayyul qayyum pun boleh. Boleh belakang. Aku mohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Ia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri secara sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Itu dia mana dia punya makna dia kan. Tuan-tuan, lafaz istighfar ini, kelebihan di sebelah hadis, kelebihan dia Allah mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan,
sekalipun dia lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang ni tuan-tuan adalah salah satu 7 dosa besar. Besar dosa tuan-tuan. Tapi dengan sebab dia melafazkan istighfar ini, ia penyebab kepada pengampunan dosa. Lari daripada medan perang, termasuk dosa-dosa yang lain, walaupun sebanyak buih di lautan. Tu yang ni bila masa boleh kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini maknanya ini kalimah istighfar yang dibaca tidak ada khusus, tapi boleh baca bila masa. Tapi yang khusus macam tadilah, lepas sembahyang Nabi baca apa, qiyamul lail Nabi baca apa, lepas sunat duha Nabi baca apa, pagi petang Nabi baca apa. Itu dia punya pengkhususannya. Bila pengkhususan tu ikut yang khusus. Yang umum ni bila-bila masa lah. Itu antaranya kan. Baik, itu contoh nak sebut tentang lafaz doa tu kan. Dia ada waktu dia dan apa tu, masa yang tertentu tu yang kita nak kena ikut follow Nabi. Tuan-tuan sebab Nabi ni ikutan yang terbaik kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang terbaik. Tuan-tuan kita ambil hak yang Nabi punya. Tok-gu ni kita tolak tepi dulu. Ada kadang-kadang tok-gu punya. Tok-gu ni ambil mana-mana kan. Tok-gu tak lebih daripada Nabi tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan Sayyidul Mursalin, penghulu kepada sekalian Rasul-Rasul. Tok-gu ni jauh dengan Nabi tuan-tuan. Jauh kan. Itu nak sebut dia. Mana kalau tok-gu tu ambil daripada Nabi, kita ambil daripada tok-gu tu. Itu ambil lah kan. Ini kadang-kadang benda bukan yang diajar tu bukan kan. Bismillah 41 kali lah, 21 kali tu tak ada tu. Tak ada, Nabi tak ajar tu. Ada pula fadilat dia pula. Mana mari fadilat tu siapa yang menentukan? Siapa boleh menentukan kelebihan tuan-tuan? Fadilat ni siapa boleh menentukan? Wahyu yang boleh menentukan. Ini kita reka-reka, kita baca sekian-sekian, oh fadilat ni sekian-sekian. Mari mana tu? Siapa bagi tahu fadilat tu? Bolehkah kita reka-reka tuan-tuan? Tak boleh. Kita nak amal-amal, tapi jangan kita reka kata yang ni Nabi, yang ni fadilat sekian-sekian. Tak ada tuan-tuan. Dalam bab agama ni, dia bukan satu benda yang boleh kita reka-reka. Tapi dalam bab dunia, nak reka apa? Reka lah. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Buat apa nak buat. Dalam bab dunia, silakan. Nak buat apa? Kereta lagu mana? Lori macam mana? Kan? Nak buat rumah macam mana? Buatlah. Itu tak ada masalah. Tapi dalam bab agama, ambil daripada Nabi. Sumbernya Quran, Sunnah. Yang tu pun tak larat. Hak yang Nabi buat ni pun tuan-tuan, tak larat kita nak ikut. Yang kita pikut hak bukan-bukan tu pasal apa? Pelik lah kita ni kan? Pelik tak pelik? Hak bukan-bukan yang kita ikut. Hak yang Nabi buat ni pun tak habis kita ikut. Yang sunnah Nabi ni pun kita tak ikut. Kita pikut hak yang lain kan? Ni dah satu benda yang silap kita tuan. Silap dalam beramal. Silap tuan-tuan. Tak tentu ni benda silap. Kita tak nak silap tuan-tuan. Kita nak ia satu benda yang benar. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Kita ambil daripada Al-Quran dan hadis. Yang ni yang terbaiklah. Yang lain tu kita tolak tepi dulu. Tak payahlah kan? Takut tak diterima je. Nak terima macam mana? Bukan Allah punya, bukan Nabi punya.
Nak terima, Allah nak terima tak tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah nak terima tak? Yang Nabi buat tu itu suruhan Allah, wahyu daripada Allah. Tuan-tuan, ni doa ni yang Nabi duk baca malam sekian, lepas sembahyang sekian, kan, lepas duk di siapa ajar ni tuan-tuan? Allah yang ajar Nabi. Allah yang ajar. Ini Allah punya. Tuan-tuan, apakah kita ni nak membelakangkan Allah? Tak boleh kita membelakangkan Allah dan Rasul. Kita mengutamakan Allah dan Rasul. Ambil daripada Allah dan Rasul lah. Yang kita pergi ambil hak bukan-bukan ni pasal apa? Kan? Orang kita, orang Melayu kita ni, siapa buat ni? Orang tua-tua buat. Orang tua-tua buat. Apa sumber dia? Tak ada sumber dia. Kan? Tak ada sumber, tolak tepi. Tak usah. Itu sebab Nabi dah bagi tahu dah sebelum Nabi wafat, dalam peristiwa Hajjatul Wada', dalam khutbah dia yang terakhir, banyak pesanan Nabi. Antara pesanan Nabi, Nabi kata, laqad taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kamu pasti tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis Rasul. Tu pun tak menang kita nak ikut. Tak habis kita nak ikut, tuan-tuan. Yang pergi ikut hak bukan-bukan tu pasal apa? Tak ada kena-mengena dengan kita. Ambil dah, cukup dah. Islam dah lengkap dah. Kan? Turun ayat tu kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Telah kucukupkan ke atas kamu nikmatku dan aku redha Islam itu sebagai agama bagi kamu. Turun ayat ni pada masa Nabi wukuf di Padang Arafah 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Turun ayat ini bila Nabi baca je, Omar dengar tuan-tuan, Omar menangis. Omar ni tuan-tuan, dia ni orang yang ada firasat yang kuat, licik ni. Dia memang brilian lah tuan-tuan. Bila dia dengar ni, dia pasal dah Nabi tak lama dah nak akan meninggalkan dia orang. Menangis dia. Sebab apa? Sebab bila Islam dah sempurna, maka cukup dah. Nabi dah tak perlu lagi dah. Betul tak? Itu sebab tak lama kemudian lebih kurang 3 bulan kan, Nabi SAW dia wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ini merupakan satu tarikh yang boleh kata disepakati oleh ulama tarikh. Hari kewafatan Nabi 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi ada khilaf ulama. Ada yang kata bukan 12 Rabiul Awal tuan-tuan, tapi hari kematian Nabi memang ini satu hari yang benar ianya berlaku. Itu sepatutnya kita tambut hari kewafatan Nabi, bukan hari kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal tu. Sebab bukan, ada setengah menyatakan bukan 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Jadi maknanya 3 bulan lepas tu kan, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan lepas itu Nabi pun wafat. Islam dah sempurna. Apa perlu lagi Nabi? Tu Umar dia nampak dah. Umar dia tak nak pisah dengan Nabi. Itu sebab bila Nabi wafat, dialah yang tak boleh terima kenyataan Nabi wafat. Siapa kata Nabi wafat, aku penggal leher dia dengan pedang. Dia buat sungguh tuan-tuan. Umar dia bukan main-main macam kita kan? Dia tak boleh terima. Dan Nabi wafat di samping Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat yang sahih. Yang Nabi wafat di samping Fatimah dan Ali, itu riwayat Syiah. Itu tak betul. Mereka menafikan. Tak ada. Ali dan Fatimah duduk rumah lain, tak duduk rumah serumah dengan Nabi.
Nabi wafat di samping Aisyah. Lepas pada Nabi wafat, Al-Mughirah dan Umar bin Al-Khattab datang ke rumah. Itu yang Umar terima tu. Tak, Nabi ni pengsannya, dia bukan mati. Al-Mughirah kata tak, dia mati dah. Kecoh dah. Siapa kata Nabi wafat, aku penggal leher dengan pedang. Tu yang Abu Bakar datang tu, masuk ke bilik, pastikan betul ke wafat ke Nabi ni. Memang wafat sungguh. Tu yang dia keluar daripada bilik Nabi, bagi ucapan, ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wahai sekalian manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah meninggal dunia. Bukanlah kata sahabat sembah Nabi Muhammad, tapi ini bahasa kinayah Abu Bakar, nak katanya Nabi Muhammad ni bukan Tuhan yang disembah. Dia mati. Yang tak mati Allah Ta'ala je. Itu yang Tuhan yang layak sesembah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia mati. Mati dia. Macam Nabi-Nabi yang sebelumnya. Hanya seorang Nabi yang belum mati kan, Nabi Isa ya. Dia belum mati lagi. Dia angkat ke langit dan dia akan turun satu hari nanti untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Tuan-tuan, habis nanti salib, habis Nabi Isa turun, tuan-tuan, habis musnah salib Kristian ni. Orang Kristian pakat dibunuh habis. Pasal apa? Mereka menyeleweng. Nabi Isa tak ajar kata dia sebagai Tuhan, anak Tuhan. Itu semua mengarut, menyeleweng. Bukan dia kan. Tapi Nabi Isa dia mati jugalah. Lepas pada itu lebih kurang 30 tahun lebih kurang lepas itulah, maknanya lambat lagi. Kiamat ni tuan-tuan, kita tak sempat kan? Tak sempat. Anak cucu kita lah kot kan? Tapi dah tak lama dah. Nampak gayanya kan, dengan keadaan sekarang ni, bencana alam merata tempat dah. Itu tanda-tanda kecil kiamat itu. Banjir, ribut taufan, tanah runtuh, gempa bumi, tsunami kan. Itu semua tanda kecil kiamat. Kita menunggu tanda besar kiamat yang didahulukan dengan kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Itulah awal-awal kemunculan tanda besar kiamat, yang dah tak lama lagi dah. Tak tahulah kita sempat ke tidak tapi anak cucu kita sempat dah. Dunia dah nak kiamat ni tuan-tuan itulah keadaannya. Alam dah tak alam dah goyang dah habis dah kita musibah banyak sangat dah. Musibah tu pun sebagai satu peringatan, teguran Allah kepada kita. Tapi manusia ni dia bodoh lagu tu juga dia tak ambil pengajaran juga. Tu yang heran tu. Saya difahamkan masjid-masjid yang dikatakan pusat penempatan mangsa banjir kan, bila masuk waktu solat tak sembahyang pun ada di kalangan orang Islam. Dia buat tak reti je kan, tak sembahyang. Pasal memang dia tak sembahyang, nak sembahyang macam mana kan? Dia tu terpaksa duduk dalam masjid pasal rumah dia tenggelam. Masuk waktu tak sembahyang tuan-tuan, tak sembahyang. Pasal dia tu tak sembahyang, nak macam dia pun tak reti nak sembahyang. Sungguh tuan-tuan ingat apa? Ramai yang tak sembahyang dalam negara kita ni. Ramai tuan-tuan, bukan sikit. Nisbah yang sembahyang boleh kata 10-20% je sembahyang. Yang lain semua tak sembahyang, tak reti sembahyang pun ramai. Dan dia tak tahu waktu pun tak tahu. Ni waktu apa? Maghrib pun tak tahu, Isyak pun dia tak tahu. Pasal dia memang tak sembahyang, dia nak alert apa waktu. Sungguh tak sembahyang tuan-tuan. Dah bulan Ramadan lepas, saya dekat Masjid Ara Damansara kan, lepas sembahyang asar kita agihkan apa tu untuk makanan untuk berbuka puasa. Bungkusan dia tak boleh buka puasa dekat masjid dah kan. Bungkusan untuk berbuka puasa.
Ni beratur ni. Kat luar pagar beratur. Hak laki-laki, perempuan kita husnuzan lah dia. Mungkin dia uzur ke tidak. Kan? Laki-laki duduk beratur ni, kita duduk sembahyang asar ni, pakat beratur ni dekat luar pagar. Kenapa hang tak masuk sembahyang kat masjid? Apa saya tak masuk sembahyang? Duduk kat luar tak malu tuan-tuan. Tu dia. Nak menunggu makanan bungkusan. Kita ada 1000 pack tuan-tuan, bungkusan satu hari untuk buka puasa Ramadan. Itu pun tak tahu boleh puasa ke tidak entah. Ambil makan ya. Kan sembahyang pun tidak, apa pun tidak. Ramailah masuk sembahyang dalam tu masjid. Kan? Tu kita pelik tuan-tuan. Sungguh kita tengok Allah. Tua-tua dah. Bukan muda-muda lagi, hak tua-tua pun ada tuan-tuan. Bulan Ramadan. Kan? Ada ya lepas sembahyang. Kita ada lepas sembahyang. Kita ada pack dah lepas pintu masjid tu dah ada dah. Memang dah disediakan untuk orang sembahyang. Kan? InsyaAllah dapat. Kan tak dapat, kita dapat. Pergi sembahyang dapat. Kan? Tapi yang di luar-luar pagar tu, tengok. Saya kita tak reti lah. Apa tak nak sembahyang tuan-tuan. Pelik. Sama ke kadang-kadang bapak-bapak yang duk ambil anak-anak kafar kan. Saya tengok ada surau tu, kadang-kadang dalam surau tu, dalam kawasan surau tu ada kafar kan. Sembahyang asar tu bila petang tu, bapak-bapak duk ambil anak-anak dia. Pun duduk luar pagar juga. Asak dia dulu. Kan, anak tak keluar lagi ni. Kan, mari sembahyang asar dulu, tak duduk di luar pagar. Laki-laki tuan-tuan, pelik kita. Kan, hang masuk sembahyang, apa salahnya? Dah dekat dah dengan tempat sembahyang tu, masjid surau, tak masuk dia. Dia tak sembahyang. Sungguh, tuan-tuan ingat apa? Kita ni alhamdulillah. Kan, mari masjid lagi. Makna kita ni kira orang kata apa, warak lah kita ni. Kan, warak ni. Apa ni? Kan, hak haprak ni ramai tuan-tuan. Kan, hak kita ni kira warak lah ni tuan-tuan. Sungguh baik lah ni. Nak kira kan, ramai lagi tuan-tuan nak haprak tu, sembahyang tidak apa pun tidak. Ni pusat pemindahan, pusat penempatan untuk masa majlis, tak sembahyang. Ya, sungguh tak sembahyang. Apa dah buat kan? Dia buat tak reti, azan buat tak reti. Dia buat dono, relax, selamba. Macam tak bersalah, tak sembahyang. Padahal masuk sembahyang jemaah ke apa ke, dah tentu tak sembahyang lah. Kan? Aduh. Baik. Kita itu dia punya apa ni, berkenaan dengan jin tadi kan, syaitan tadi. Dia ada jantan betina, ada lelaki perempuan lah. Jantan betina pun boleh. Baik. Kemudian hal jin mukallafun, apakah jin itu dia mukallaf? Jawapannya, dia mukallaf seperti mana manusia. Dia mukallaf, maknanya jin esok ni tuan-tuan akan dimasukkan ke syurga dan akan juga dimasukkan ke neraka. Sama. Mereka mukallaf seperti mana kita manusia juga kan. Dalam surah Ar-Rahman, kan, surah Al-An'am, Allah menyatakan, ya ma'syaral jin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a rabbikum liqa'a yaumikum hadza. Wahai sekalian jin dan manusia, apakah tidak datang kepada kamu rasul-rasul di kalangan kamu yang mengisahkan kepada kamu, yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayat aku, kata Allah, dan memberikan peringatan kepada kamu tentang perjumpaan hari ini ni, hari kiamat ni, hari akhirat ni. Takkan tak ada rasul-rasul yang menyampaikan kepada kamu, wahai jin dan manusia, di ayat ni kan? Itu pertanyaan Allah. Dah tentu ada.
kan? Memang maknanya mereka ditaklifkan seperti kita, kan? Bahkan mereka juga tuan-tuan disyariatkan kepada mereka sembahyang, mengeluarkan zakat, kemudian menunaikan haji, puasa di bulan Ramadan, dan juga perkara-perkara yang wajib yang lain. Sama macam kita manusia, cuma dari konteks maknanya mereka, alam mereka lain dengan alam kita, kan? Alam mereka itu tidak sama dengan alam kita, tapi sud pensyariatan solat mereka juga kena solat. Puasa Ramadan mereka juga turut berpuasa di bulan Ramadan. Mereka juga menunaikan haji pada bulan Zulhijjah. Sama ya, kan? Cuma kita tak nampak lah dia orang, kan? Kalau kita nampak dia orang ramai lah, ganggu lah kita, kan? Dia begitu. Kemudian akidah jin ni pula tuan-tuan, dan agama mereka juga pelbagai, pelbagai. Maknanya mereka ini ada yang akidahnya, ada yang Qadariyah pun ada. Macam kita manusia jugalah, ada yang akidahnya Qadariyah, ada yang Jabariyah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, ada yang Syiah, ada yang Ahli Sunnah. Itu berbagai lah, sama lah tuan-tuan. Ada yang liberal lah, kan? Hak liberal. Dia begitulah, dia macam kita lah tuan-tuan. Nak sebut akidah tu sama begitu kira. Okey, kita beri laluan kepada azan, kita sambung sikit lagi lah. Ada soalan ke? Silakan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة محمد قوما محمودا الذي Baik, ada soalan ni masuk sini. Adakah menggantung atau memaparkan ayat Al-Quran atau kalimah Allah boleh menghalang jin masuk ke rumah? Jawapannya tidak. Tidak boleh menghalang. Ayat Quran sama ada ayatul kursi, apa ayat sekalipun, tidak boleh menghalang kemasukan jin dan syaitan ke dalam rumah. Dia hanya hiasan dinding saja tuan-tuan, hanya hiasan saja, tak lebih daripada itu. Jangan ada i'tiqad letak ayatul kursi di rumah boleh menyebabkan syaitan tak masuk. Tidak ada nas yang menyatakan begitu, dan tak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat lah. Bukan setakat di rumah kita ayatul kursi, mushaf Al-Quran semua 30 juzuk lagi. Berapa buah Quran di rumah kita kan. Kalau setakat ayatul kursi itu tak ada apa lah kan. Ini satu Quran di rumah kita, berapa buah Quran, tak ada apa kan. Dia hanya hiasan saja tuan-tuan. Eloklah hiasan tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita tengok ayatul kursi itu, kita boleh baca ayatul kursi, kita ingat itu ayat Quran, itu saja. Dia boleh mengingatkan kita dengan Al-Quran, dengan Allah Ta'ala aja. Itu je, tak lebih daripada itu tuan-tuan. Tetapi yang boleh menyebabkan syaitan tak masuk ke rumah kita bila kita baca Bismillah bila kita nak masuk rumah, untuk mengelakkan syaitan masuk bersama-sama kita dalam rumah. Itu antaranya, itu ada nas. Begitu juga dengan kita baca surah Al-Baqarah di rumah, boleh mengusir syaitan daripada rumah. Ini berdasarkan hadis, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim ke apa. Nabi menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Ayat itu ada nas tuan-tuan. Baca surah Al-Baqarah lah. Yalah, surah Al-Baqarah tu panjang, paling panjang lah, tapi boleh baca lah. Kalau kita nak baca seorang, hampir 2 jam lah juga, mengambil masa 2 jam lah. Kalau kita nak straight lah, maknanya terus habis. Kalau tidak pun kita bahagi-bahagi ayat-ayat Quran tu untuk kita baca secara beramai-ramai. Kalau kita ada 4 orang, kita bahagi 6 helai. Surah Al-Baqarah ada 48 muka surat, 24 helai. Jadi kalau ada 4 orang, kita bagi seorang 6 helai. 6 makna kata 12 muka surat. 12 muka surat lebih kurang dalam setengah jam je, tak sampai setengah jam. Semua ayat-ayat itu dibaca dalam rumah kita. Tapi yang penting, biar yang membaca itu memang orang yang qari, yang boleh baca lah. Jangan pula yang tak kerti baca. Kalau dia tak kerti baca, dia baca juga, dia tidak boleh mengusir jin, dia boleh memanggil jin lagi dah. Jangan. Kalau kita baca tak betul,
jin datang, bukan jin pergi. Untuk jin pergi daripada rumah kita, kita kena baca dengan betul. Warattil Qur'ana tartila. Allah kata bacalah Quran dengan tertib dan rapi. Baca pelan-pelan. Tak apa, kan? Yang penting kita baca tu betul, diterima oleh Allah, barulah mustajab, barulah mujarab. Kalau tidak, tak mujarab. Bacalah beberapa kali pun. Ustaz, jin duk ada lagi rumahku, baca tak betul, macam mana? Kan, biar baca betul. Kalau kita mungkin tak boleh nak baca, kita panggil lah ustaz-ustaz, tutup imam datang rumah kita untuk baca, ataupun pelajar-pelajar tahfiz ke, mari baca Quran di rumah kita. Kita tak reti baca, panggil dia orang. Buatlah jamuan kambing ke apa ke dulu, kan. Jangan tengah panggil saja, kan. Buatlah sikit jamuan. Begitu nak halau jin tu. Itu cara dia. Setakat letak ayat Quran tak jadi. Tak jadi. Sama juga letak ayat apa tu, ayat 1000 dinar, kan, untuk pelaris. Itu pun satu i'tiqad yang salah. Tuan-tuan, ayat 2 surah At-Talaq tu, kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Betul apa dia? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka jalan keluar bagi dia dan mengurniakan rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, dia bukan letak ayat tu di dinding, dia kunci untuk rezeki tu, ianya Allah kurniakan kepada kita dengan tidak sangka-sangka. Kunci dia ialah takwa. Bertakwa pada Allah, itulah sebagai kunci untuk kita mendapat rezeki yang luas. Bukan letak di dinding. Itu salah faham tu. Itu masalah kita, tuan-tuan. Letak di dindingnya, mesti ada punya. Tuan-tuan kalau pergi kedai mamak, wajib ada ayat tu. Sebut mana kedai mamak yang tak ada. Mesti ada punya, tuan-tuan. Tak tahu kedai Melayu pun ada juga. Dia punya i'tiqad begitu. Pelarih. Pelarih apa? Pelarih itu takwa, tu pelarih. Istighfar, kan? Istighfar, banyakkan istighfar, bertakwa kepada Allah, bersedekah. Itu dia. Itulah semua jalan-jalan untuk kita mendapat rezeki yang luas, kan? Banyakkan sedekah, apa lagi, doa, macam-macam lah. Okey, itu satu. Soalan yang kedua, betul ke antara cara scan untuk diri sendiri sama ada gangguan dengan membaca bismillah 100 kali lepas solat? Bagaimana kita dapat mengesan jika ada gangguan dalam diri kita? Ini bukan kaedah dia lah, kan? Baca bismillah 1 kali dapat tahu kita ada jin ke tidak, mudah sangat. Tak, tuan-tuan. Dia ada ayat-ayat ruqyah yang dibaca oleh pengamal perubatan Islam. Kadang-kadang kita baca tak jadi. Tak jadi. Dia kena pengamal juga, kan? Kita nak cek kita punya sakit, kita jumpa siapa? Doktor. Betul tak? Kita apa sakit ni? Pergi jumpa siapa? Doktor, kan? Kalau kita ada gangguan, pergi jumpa siapa? Pengamal perubatan Islam lah. Jumpa dia. Sungguh, kan? Itu kaedah. Sebab itu Nabi bila dia kena sihir, Nabi tak rawat diri dia sendiri. Siapa yang rawat Nabi? Malaikat yang diutuskan Allah. Tuan-tuan, kita pun perawat-perawat ni, pengamal perubatan, bila dia kena gangguan, dia tak boleh rawat diri dia. Dia kena panggil kawan-kawan dia untuk merawatkan dia. Sungguh, saya sendiri pernah kena. Tak boleh. Kena panggil kawan untuk baca dekat kita juga. Walaupun kita ni memang duk baca dah, pengamal lah, tuan-tuan, kan? Tapi bila kita kena, tak ada, kita tak boleh. Kita macam tu, doktor kalau dia sakit pun dia pergi jumpa doktor tak? Kan? Doktor sakit, dia tak rawat diri dia sendiri, dia pergi jumpa doktor juga, tuan-tuan. Begitulah. Maknanya bukan semudah itu untuk kita scan diri kita dengan baca bismillah 100 kali untuk dapat kesan kita ada jin. Tak. Dia kena pergi jumpa pengamal perubatan Islam. Bahkan kadang-kadang, tuan-tuan,
Kan kadang-kadang setengah tu yang kuat jin dalam badan tu tak ada, dia tidak ada orang kata bereaksi itu senyap. Pasal apa? Pasal yang baca tu tak power. Tu yang dia senyap tu. Ada setengah tu jin tuan-tuan haknya daripada Bermuda Triangle. Kita baca dia macam ni ya. Kan? Relax je. Dia kena siapa baca? Dia kena Ustaz Ismail Qamus baca dengan Ustaz Arundin baca, bau dia terkesan. Kalau setakat kita baca ni memang dia orang kata apa, dia gelak ya tuan-tuan. Bila Ustaz Ismail Qamus baca dia takut. Takut dia. Kan? Ustaz Arundin takut dia. Dia ada kesan bacaan tu. Ada lain tuan, orang yang baca ni pun dia ada lain-lain dia. Dia melihat kepada pengamalan dan kesolehan seseorang tu. Itu boleh kita kesan. Dia bukan benda yang semudah itu. Tidak. Ini makna jawapannya tidak. Kena jumpa pengamal perubatan Islam yang bertauliah lah. Yang bertauliah, bukan hak yang mengarut-mengarut ni, tok bomo bukan. Ada pula kan. Saya pun heran, ada juga ustaz-ustaz kita yang pergi jumpa tok bomo dia. Saya baru semalam tuan-tuan. Kalau saya sebut nama dia tuan-tuan, terkenal dia. Kan? Dia pergi bawa orang, dia recommend orang pergi jumpa tok bomo. Dia tok bomo perempuan sabi saokok. Dia menurun tuan-tuan. Hak recommend tu tuan-tuan, Allah bukan main. Memanglah. Tapi bukan orang kita lah. Kan? Oren. Dia punya penasihat ni. Itu nak sebut ni. Mengarut sungguh tuan-tuan. Itulah kan, sesat depa ni. Ada tuan-tuan. Saya nak sebut ustaz-ustaz ada. Dia tak erti, dia tak boleh nak mengubat, dia tak pandai. Tapi dia pergi recommend tok bomo pula dah. Tu yang kita heran tu kan. Tok bomo ada gambar dia tuan-tuan. Ini mengaut ni, ini kata. Okey, cukup setakat dulu. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.